Elemen saintifik dalam perubatan dan rawatan menurut As-Sunnah daripada kumpulan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Farzana binti Muhammad Hisham, nombor metrik 20204982. Saya akan menerangkan bahagian pendahuluan. Islam merupakan agama dan cara hidup yang syumul atau menyeluruh, di mana aturannya telah ditetapkan dalam segenap aspek kehidupan manusia yang mencakupi persoalan akidah, ibadah, akhlak sehinggalah kepada hal kemasyarakatan dan kenegaraan. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman yang terbaik kepada manusia kerana merupakan wahyu Allah SWT yang lengkap dengan penjelasan hukum bagi setiap persoalan dalam kehidupan seharian. As-Sunnah adalah salah satu dari wahyu Allah SWT di mana maksud dan isi kandungannya dilafazkan oleh baginda Rasulullah SAW. Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW sama ada dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan sifat tubuh badan serta akhlak yang diajarkan oleh baginda. As-Sunnah juga mempunyai autoriti yang sama pentingnya dengan Al-Quran selaku sumber yang memberi penjelasan tentang isi kandungan ajaran Islam. Justru, kefahaman terhadap konsep As-Sunnah dan peranannya perlu difahami dengan tepat dan betul. Konsep As-Sunnah ini bersesuaian dengan tajuk kami, iaitu elemen saintifik dalam perubatan dan rawatan menurut As-Sunnah. Hal ini kerana ilmu perubatan Islam adalah ikhtiar dalam menyembuhkan penyakit menggunakan cara khusus berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip asas dalam perubatan Islam meletakkan kuasa penyembuhan hanya kepada Allah SWT. Ini kerana apa-apa keyakinan kita terhadap sesuatu haruslah disandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyembuhkan disusuli dengan ikhtiar seseorang. Seterusnya, termasuk dalam suratan takdir bahawa setiap manusia pasti mengalami sakit zahir dan batin sejajar dengan firman Allah SWT yang bermaksud tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Selain itu, terdapat pelbagai kaedah perubatan amalan Nabi yang memberi kemudahan untuk perawat dan pesakit membuat pilihan yang serasi dengan keadaan diri serta kewangan semasa. Oleh itu, mengaplikasikan sunnah Rasulullah SAW boleh dicapai melalui pelbagai saluran dan cara. Bahagian definisi. Definisi elemen saintifik. Elemen itu bermaksud sesuatu yang menjadi bahagian dalam sesuatu keseluruhan unsur. Manakala saintifik pula didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan menurut kaedah atau prinsip sains. Definisi perubatan dan rawatan. Menurut Kamus Dewan edisi ke-4, perubatan adalah berkaitan perihal berubat yang dikaitkan juga dengan pengambilan ubat atau usaha mengubati. Rawatan dilihat sebagai sesuatu yang lebih khusus dan satu cabang daripada perubatan. Definisi As-Sunnah. As-Sunnah adalah salah satu dari wahyu Allah di mana maksud dan isi kandungannya dilafazkan oleh baginda Rasulullah SAW. As-Sunnah juga adalah sumber yang memperincikan penjelasan-penjelasan yang terkandung di dalam Al-Quran serta bertindak sebagai pengukur terhadap kebenaran ajarannya. Objektif kajian. Pertama, menyatakan tentang elemen saintifik dalam perubatan dan rawatan menurut As-Sunnah. Kedua, mengkaji tentang elemen saintifik dalam perubatan dan rawatan menurut As-Sunnah. Ketiga, mengenal pasti elemen saintifik dalam perubatan dan rawatan menurut As-Sunnah. Seterusnya, apakah hasil dapatan dan perbincangan mengenai tajuk yang dibincangkan pada video kali ini? Pertama, mengenai perubatan dan rawatan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah kita tahu,
pada zaman Rasulullah telah munculnya perubatan dan rawatan yang dilakukan menggunakan teknologi mereka sendiri. Menurut fakta sejarah, telah pun wujud perubatan dan rawatan yang dilakukan pada zaman dahulu kala. Tapi apakah perbezaannya? Perbezaan perubatan yang dilakukan pada zaman dahulu dengan zaman kini adalah dari segi penggunaan teknologi dan cara merawati sesuatu penyakit. Berbagai cara yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam merawati penyakit yang menimpa pesakit, kira-kira penyakit itu penyakit yang berat maupun yang ringan. Berbalik kepada isu yang ingin diulas, iaitu mengenai kaedah ataupun cara yang digunakan pakai oleh Rasulullah SAW dalam mengubati sebarang penyakit. Berbagai kaedah yang telah digunakan oleh baginda dalam mengubati penyakit yang dihadapi umatnya pada zaman baginda. Antaranya ialah kaedah rawatan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Cara ini adalah melibatkan bacaan ayat-ayat atau surah tertentu sahaja yang mana bacaannya disertai dengan hembusan, ludahan air liur ataupun menggunakan bahan-bahan seperti garam. Kita ambil satu contoh situasi yang menggunakan kaedah rawatan ini, iaitu rawatan seorang sahabat terhadap mangsa yang terkena sengatan atau patukan binatang berbisa dengan hanya mengalunkan ayat Al-Fatihah sahaja, yang kesannya dapat menyembuhkan sakit yang dihadapi oleh mangsa tersebut. Sama juga dengan situasi yang dihadapi oleh sahabat lain, di mana mangsa yang terkena gigitan atau patukan binatang berbisa itu, lantas sahabat tersebut menggunakan ludahan air liur dengan alunan ayat suci Al-Quran lalu disapu pada kawasan yang terkena gigitan tersebut. Ada juga kisah yang mengatakan baginda melarutkan garam ke dalam air lalu dibacakan surah Al-Ma'uzatain lalu disapu air garam tersebut pada tangan baginda yang terkena gigitan kalajengking sewaktu baginda menunaikan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraida Nasir binti Zainal Brili, nombor mencik 2028804. Antara perubatan dan rawatan menurut Sunnah ialah bekam. Menurut cendekiawan Islam, perubatan yang wujud pada zaman kini telah pun ada pada zaman dahulu, terutama zaman Rasulullah SAW. Seperti mana yang kita lihat pada zaman sekarang, pelbagai jenis teknologi dan kaedah yang dilakukan bagi memberi rawatan yang berkesan terhadap penyakit-penyakit yang baru maupun yang telah lama wujud. Antara contoh rawatan yang terkenal pada zaman baginda adalah rawatan berbekam yang begitu dikenali oleh seluruh dunia oleh kerana keberkesanan rawatan tersebut, di mana ia dapat melancarkan aliran darah dalam badan, melegakan penyakit-penyakit kronik, mengurangkan tekanan atau stres dan banyak lagi manfaatnya. Sehingga kini, rawatan bekam masih aktif dijalankan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk memperolehi kesan yang lebih cepat dan menjimatkan masa. Selain rawatan terhadap fizikal manusia, Rasulullah juga banyak melakukan rawatan kepada orang-orang yang mengalami gangguan makhluk halus, di mana ia masih banyak berlaku pada zaman kini walaupun dunia telah pun maju. Pakar perubatan Islam akan merujuk sunnah Rasulullah dalam merawati masalah gangguan makhluk halus yang berlaku pada masa kini, kerana kaedah yang digunakan oleh baginda adalah relevan digunakan kira-kira zaman. Seterusnya ialah ruqyah. Ruqyah merupakan sebuah upaya dan proses penyembuhan melalui ayat-ayat suci yang ada dalam Al-Quran. Secara tidak langsung, ruqyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan daripada Allah SWT. Ruqyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya.
dan ia tidak terkecuali dengan berbagai gangguan dari makhluk gaib. Sebelum melakukan ruqyah, seseorang itu perlu mencari berbagai cara dahulu untuk menyelesaikan masalah mereka. Ruqyah dapat dirasa oleh seseorang yang betul-betul terdesak. Namun begitu, terdapat syarat untuk melakukan ruqyah. Antaranya adalah penyakit yang menyerang tubuh badan setelah telah mencapai pada kondisi terparah sehingga perubatan medikal tak lagi mampu menangani meskipun telah ditangani perubatan secara medikal, namun seseorang tersebut tetap mengalami penderitaan yang luar biasa sehingga dapat membahayakan nyawa hingga iman kepada Allah Ta'ala. Ataupun seseorang itu benar-benar mengetahui bahawa gangguan yang didapatkan berasal dari serangan makhluk gaib dan musibah. Ruqyah ini dapat digunakan dalam psikoterapi. Dalam masyarakat Islam, psikoterapi juga telah diterapkan. Bahkan ada yang sudah mula dikembangkan. Salah satunya psikoterapi ruqyah yang dilakukan oleh tim ruqyah Majalah Gaib yang sudah membuka cabang pengobatan psikoterapi ruqyah. Rasulullah telah mengajar pada manusia cara-cara untuk menghadapi penyakit fisik maupun gangguan kejiwaan yang mengganggu, iaitu psikoterapi ruqyah. Psikoterapi ruqyah adalah satu terapi penyembuhan dari penyakit fisik maupun psikis dengan ayat-ayat Quran, asma Allah dan doa-doa Rasulullah. Rasulullah SAW pernah mengobati seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan, iaitu skizofrenia, dengan psikoterapi ruqyah pada zaman baginda. Ubay bin Ka'ab berkata, andai kata Rasulullah tidak mengajarkan hal itu kepada kita, nescaya binasalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Natasha binti Muhammad Saad. Nama matrik 2020845476. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang makanan menurut As-Sunnah yang boleh digunakan untuk merawat penyakit. Antara makanan As-Sunnah yang boleh digunakan untuk merawat penyakit adalah madu. Seperti mana yang diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 hingga 69 yang bermaksud dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna. Di dalamnya terdapat ubat yang boleh menyembuhkan penyakit manusia. Madu digunakan untuk mengubati berbagai jenis penyakit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antaranya adalah untuk mengubati penyakit perutnya seperti yang diriwayatkan di dalam hadis Al-Bukhari dan Al-Muslim. Di dalam hadis tersebut mengatakan ada seseorang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, saudaraku mengeluh sakit pada perutnya. Nabi berkata, minumkan ia madu. Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya. Nabi berkata, minumkan ia madu. Orang itu datang lagi pada kali ketiganya. Nabi tetap berkata, minumkan ia madu. Setelah itu, orang itu datang lagi menyatakan, aku telah melakukannya, namun belum sembuh juga. Malah bertambah sakit. Nabi bersabda, Allah Maha benar dan perut saudaramu itu dusta. Minumkan lagi madu baginya. Orang itu meminumkannya lagi madu, maka saudaranya pun sembuh. Menurut hadis yang diriwayatkan ini, Nabi Muhammad SAW menggunakan madu sebagai salah satu bahan untuk merawat penyakit. Jadi berdasarkan kajian saintifik yang dapat dibuktikan bahawa madu ini mengandungi pelbagai komponen kimia yang mempunyai anti pengoksida semula jadi seperti fenolik, flavonoid dan vitamin C. Bahan anti pengoksida sangat penting untuk membantu merencatkan penyakit kronik seperti kanser, coronary artery, degradasi saraf serta melambatkan proses penuaan. Madu mengandungi antara 4 hingga 5% fructose oligosakarida yang baik untuk pertumbuhan bakteria, probiotik serta di dalam usus manusia. Kandungan asid amino di dalam madu sedikit iaitu di antara 0.05 hingga 1% dengan asid aminoprolin ialah asid utama di dalam madu. Asid aminoprolin dipercayai sangat penting untuk pembinaan kolagen serta tisu kartilaj untuk menjadikan otot-otot dan sendi tulang bertambah anjal dan tangkas. Makanan sunnah yang seterusnya adalah habatus sauda. Makanan sunnah
ini digunakan dalam rawatan. Habatus sauda atau nama lainnya adalah jintan hitam yang ialah sejenis tumbuhan yang berbunga secara tahunan. Ketinggian khasiat tumbuhan ini diperakui oleh ramai cendekiawan Islam, saintis dan pakar perubatan di seluruh dunia. Ibnu Sina dalam bukunya The Canon of Medicine menyatakan habatus sauda mampu merangsang tenaga serta membantu memulihkan kepenatan serta semangat. Penyelidikan yang dilakukan oleh Universiti Carolina Selatan di Amerika Syarikat pula mendapati ekstrak habatus sauda memiliki khasiat anti-tumor tanpa kesan sampingan. Hakikatnya, kegunaan habatus sauda di dalam perubatan tercetus selepas kedatangan Islam. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kekalah kamu dengan habatus sauda, kerana padanya itu ada penawar bagi segala penyakit kecuali mati." Menurut Prof. Dr. Latifah Abdul Latif dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UUM menjelaskan bahawa habatus sauda atau nama saintifiknya Nigella sativa adalah salah satu anugerah Allah yang amat bernilai buat manusia. Habatus sauda terdiri daripada berjuta-juta sel yang menyerupai sel darah manusia. Habatus sauda mengandungi 70% hingga 80% timokulinon yang berupaya menurunkan paras kolesterol serta glukosa di dalam darah manusia dan juga berat badan sekaligus mengurangkan risiko penyakit sindrom metabolik dan penyakit jantung. Selain daripada bahan-bahan yang telah dinyatakan sebentar tadi, air juga mempunyai banyak manfaat. Air biasa digunakan untuk menyejukkan tubuh badan pesakit yang demam. Air wuduk dapat menyadarkan pesakit yang mengalami koma atau pingsan. Air Zam-Zam juga dapat diminum bersertakan dengan niat untuk merawat sebarang penyakit ataupun kesihatan umum. Manakala bagi kategori buah-buahan pula ialah buah ajwah yang disebut buah kurma yang dapat mengubati sihir dan juga memberi rawatan ataupun penawar kepada racun. Kurma amatlah digalakkan untuk kita amalkan tidak kira kita berada dalam bulan Ramadan ataupun tidak, kerana ia merupakan sunnah besar baginda Rasulullah SAW dan banyak manfaatnya terhadap kesihatan kita. Buah kismis juga merupakan makanan sunnah yang terkenal yang disebabkan oleh manfaatnya yang banyak. Antaranya ialah dapat mencerdaskan minda manusia. Oleh sebab itulah kita tengok ramai ibu bapa yang menyarankan anak-anak mereka untuk mengamalkan 7 biji kismis sebelum mereka menghadirkan diri ke sekolah. Sebagai penutup kepada topik yang dibincangkan pada video kali ini, ilmu saintifik dalam perubatan dan rawatan as-sunnah memberi pengetahuan kepada kita semua tentang bagaimana rawatan yang telah dilakukan pada zaman dulu, iaitu zaman Rasulullah SAW, amatlah relevan untuk dikena pakai, tidak bergantung pada perbezaan zaman maupun tempat. Seperti mana yang telah dijelaskan dengan begitu terperinci sebelum ini, pelbagai jenis kaedah rawatan yang dilakukan oleh baginda SAW dalam merawat pelbagai penyakit ataupun kecederaan, dan ianya dapat memberi kesan yang efektif kepada mangsa-mangsa yang terkena penyakit tersebut. Setengah golongan yang berpendapat bahawa rawatan yang digunakan pakai oleh Rasulullah SAW ini tidak lagi sesuai untuk digunakan ataupun disebut kuno atas kerana peredaran zaman yang makin maju. Pandangan ini adalah tidak tepat kerana perubatan yang diamalkan pada zaman dulu masih terbukti keberkesanannya pada zaman kini, dan pakar-pakar perubatan yang wujud sekarang juga masih menilik kaedah rawatan baginda selain menggunakan kecanggihan teknologi dalam merawati pesakit.